Kul khaira illallah. Bismillah, masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah. La ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah, masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli salatan tuftahu lana biha babar ridha wa taysir wa tughliqu biha 'anna babasy syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasira anta waliyuna fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akhrujna minadh-dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyina bi akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa anshur alaina rahmatak wa zakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin waj'alna min ibadika salihin. Allahumma aftah alaina abwaaba fadlik wa anshur alaina khazaina rahmatik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini dapat kita sama-sama berkumpul di rumah Allah, tempat yang penuh dengan keberkatan dan kerahmatan, yang dimuliakan ayahanda Tuan Imam kita, yang dikasihi barisan kepimpinan masjid, ayah-ayah, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Jadi pagi ini kita akan bermuzakarah kitab sebagai kuliah subuh kita. Nama kitab hak kita nak baca ni namanya Tazkirah. Ada masing-masing kan. Jadi hak tak ada tu dengarlah kan. Jadi baik. Jadi kita nak kenal dulu kitab hak kita nak baca ni. Nama dia kata qala musannif. Inilah sebuah risalah yang sangat kecil yang dinamakan dia Tazkirah. Apa Tazkirah ni? Peringatan. Peringatan. Jadi kitab ni akan membicarakan asal usul kita. Kita ni daripada mana? Duduk di mana? Nak buat apa? Dan nak pergi mana? Kitab ni dia akan membicarakan asal usul kita. Dan apakah pekerjaan yang patut kita lakukan di atas muka bumi ini. Dan apakah yang perlu kita siap sedia untuk kita hadapi, untuk kita bawa bekal ke dalam alam yang fana, iaitu alam akhirat. Semua nak balik kampung. Balik pula balik seorang-seorang. Kan, balik pula balik seorang-seorang. Tak ada siapa teman kita. Jadi apakah bekalan yang sepatutnya kita bawa? Sebab tu tuan guru saya kata apa? Kita ni kena sedar. Kita daripada lubang nak masuk lubang.
Kita daripada lubang dan nak masuk lubang. Orang tanam kita dalam kubur seorang-seorang. Baik. Nama kita tazkirah, peringatan. Jadi musannif kita ni ambil daripada kitab Imam Abdullah Al-Haddad, kitab Arab. Kemudian dia ringkaskan. Jadi dia ambil hak penting-penting lah. Dan dia namakan kitab dia sebagai tazkirah li dhawil afkar fi ma yamurru bil insani minal a'mar. Pada menyatakan dalam kitab ni barang yang lalu ia dengan manusia daripada beberapa umur, beberapa alam. Ada alam zar, alam zuriat, ada alam dunia, ada alam barzakh, ada alam mahsyar, dan ada alam akhirat. Jadi semua alam tu kita akan tempuh. Tiap-tiap alam tu kita akan tempuh. Dan ada dah alam yang dah lepas, seperti mana alam zuriat, kita dah lepas. Dan ada alam yang kita akan tempuh, seperti mana alam barzakh, kita akan tempuh. Kita akan masuk. Makna kata kita duduk di atas muka bumi ni, kita berjalan. Kita sentiasa berjalan. Berjalan nak pergi mana? Berjalan nak pergi akhirat. Berjalan nak pergi akhirat. Pada menyatakan barang yang lalu ia barang dengan manusia. Apa barang tadi? Daripada beberapa umur. Jadi ni umur alam zuriat, alam dunia ni sekarang ni, alam barzakh, alam mahsyar lama tu, dan alam akhirat. Itu kampung kita sejati. Semua kita nak balik kampung. Mudah-mudahan dapat kita mengambil iktibar daripada tulisan musannif tadi. Apa yang dia nyatakan, apa yang dia suratkan. Menghimpun akan dia, siapa yang karang ni? Abdul Qadir bin Wangah, Waqaf Budi Skam. Dia ni orang Fatani, orang Thailand. Satu daerah di Thailand tu namanya Fatani. Darul Salam, negeri Islam lah dulu ni. Tapi Islam lah. Abdul Qadir bin Wangah, Waqaf Budi Skam. Itu nama tempat. Mayo Fatani. Itu nama daerah. Gemilang lah dulu ni. Jalan Palas Rakul. Ni tempat dia semualah. Di mana beliau belajar? Beliau belajar di pertamanya beliau belajar di sekitar negeri Fatani lah, di pondok-pondok Fatani. Kemudian beliau melanjutkan pelajaran beliau di negeri Kelantan bersama dengan Syekh Abdullah Tahir di Bunut Payung. Kemudian musannif melanjutkan pelajaran beliau ke Makkatul Mukarramah. Zaman dulu, zaman tok guru kita dulu, kebanyakan mereka akan melanjutkan ataupun menghabiskan tingkat pelajaran ilmu mereka di Mekah. Kerana Mekah ketika itu pusat ilmu yang dahsyat. Perhimpunan ulama-ulama dunia di situ. Pengaji macam kita mengaji di Masjidil Haram. Ada tiang. Ramai ketika tu. Meriah. Termasuklah tok guru kita di sekitar Perak ni. Seperti mana almarhum Datuk Tuan Guru Haji Ghazali. Seangkatanlah mereka ni. Mengaji di Mekah sana dulu ni. Baik, nama kitab kita Tazkirah. Apa Tazkirah? Peringatan. Baik, mula baca. Wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ayat Quran. Wa zakir, berilah peringatan.
Jadi musannif kita letakkan nama tazkirah, dia ambil tafaul, dia ambil sempena ayat Quran. Quran kata wadzakir, berilah peringatan dalam surah Az-Zariyat ya. Wadzakir, berilah peringatan, fa inna zikra, maka sesungguhnya peringatan itu tanfa'ul mu'minin, memberi manfaat kepada orang yang beriman. Kalau orang tegur kita, kalau orang nasihat kita, maka kita terima dengan hati yang terbuka. Dan salah satu daripada alamat bersihnya hati, sucinya hati, seperti yang dinyatakan oleh Imam Ghazali Hujjatul Islam di dalam Minhajul Abidin, ada beberapa alamat tanda hati seseorang tadi suci, bersih. Salah satunya iaitu dia akan berasa silap, dia akan berasa menyesal, dia akan berasa gelisah apabila jatuh dalam kancah kemaksiatan. Dia buat silap, dia rasa macam masya-Allah tabarakallah, dia tak boleh duduk. Dia tak boleh duduk. Kan? Orang tu hati dia tu bersih. Sehingga diceritakan dalam Minhajul Abidin, ada seorang orang soleh tu, dia menangis, menyesal dengan sebab satu dosa. Dia anggap besar dosa tu. Apa dosa tu? Dia menangis sampai 40 tahun. Apakah dosa tu? Pada suatu hari ada orang main rumah dia. Kan? Ada orang main di rumah dia, dia pun masaklah, beli ikan masak. Makan bersama-sama, meraihkan tetamu. Baguslah. Kan? Memuliakan tetamu. Kemudian selepas daripada makan, dia bangkit. Jenis rumah orang Arab ni dia buat daripada zaman dulu, dia buat daripada tanah. Dia pun lap ataupun gabuh tangan dia. Kita tak apalah ada kain ke tisu lah. Dia menggabuh, melap tangan dia di dinding rumah jiran. Lepas tu dah lap semua, dia berasa bersalah dengan sebab dia tak minta izin. Dia tak beritahu kepada jiran dia, wahai jiran, aku lap tangan aku di dinding kamu. Dia menyesal dengan perbuatan tu. Dia menangis sampai 40 tahun. Itu orang yang mata hati yang bersih. Kita tak semayang berilek, buat dosa berilek, malah kadang-kadang tu kita berasa megah, kita berasa tak ada apa, steady. Kan? Buat dosa berkanak-kanak tak ada rasa apa. Itu tanda hati kotor. Siapa kata? Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin. Yang kedua, tanda hati seseorang tadi bersih, dia beribadat, dia berasa sedap, dia berasa lazat, dia berasa syok. Sembahyang berasa syok, baca Quran berasa syok, buat kebajikan berasa sedap, alik leka manis, rasa manis. Dua. Yang ketiga, nak cara ni. Yang ketiga, dia menerima teguran ataupun nasihat orang dengan hati yang terbuka. Tanda-tanda hati yang bersih yang dinyatakan oleh Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin. Jadi apabila orang nasihat kita, orang tegur kita, alhamdulillah, terima kasih. Sebab kadang-kadang kita tak perasan kesalahan kita. Kan? Kita tak sedar kesalahan, kesilapan kita. Sebab kita manusia tak terlepas daripada salah dan silap. Tak sempurna kita ni. Melainkan Nabi SAW, orang lain ada silap, ada salah, tak terlepas. Jadi kadang-kadang kesalahan kita tu kan, kita tak perasan. Jadi orang tegur, alhamdulillah, terima kasih, tolong tegur saya. Jangan marah dia. Sebab apa? Sebab Tuhan suruh tegur menegur, nasihat menasihati. Ad-dinu nasihah, agama tu nasihat. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang yang beriman.
Jadi kalau orang nasihat kita, orang tegur kita, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Begitu. Jangan marah. Mahang pun takat pencen ni ya. Tak mau orang tak tegur dah. Nampak? Aku tahulah aku makan garam dulu. Tu dia. Kan kita tak terima teguran orang. Sekali tu orang tak akan tegur dah. Orang tak akan tegur dah. Malah orang tu akan, ambuh dolah tu aku tegur dia, padahal dia salah. Contoh, dia sembahyang tadi tak ada tok makninah. Contoh bab ringkas. Contoh dia sembahyang tadi tak ada tok makninah. Kerana tok makninah ni satu syarat dalam rukun sembahyang. Syarat nak mensahkan rukun. Tiba-tiba dia sembahyang tak ada tok makninah. Rukuk tak ada tok makninah, i'tidal tak makninah. Kalau dalam kitab Muniyatul Musalli, dia kata, Syekh Daud kata, jangan kamu sembahyang seperti pagut ayam. Apa pagut ayam? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam kita tengok tu, hak sembahyang tarawih 7 minit. Sembahyang dia tu, orang tegur dia, Haji Mat, minta maaf lah Haji Mat, sembahyang tadi tak ada tok makninah. Aku tahulah aku pergi haji. Sekali tu orang tak tegur dah. Begitu. Habis di situ. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi musannif kita mulakan dengan ucapan ataupun tulisan bismillah. Dia mula dengan sebut nama Allah. Sebab apa? Sebab nak tiru Quran. Nak tiru Quran, kerana surah, tiap-tiap surah dalam Quran tu semuanya dimulai dengan bismillah, melainkan surah Taubah. Sebab tu duk khilaf ulama tu. Duk khilaf ulama tu. Bismillah tu satu ayat daripada surah ke bukan? Duk berkhilaf. Tu dia. Ada ulama kata, bismillah tu bukan satu ayat daripada tiap-tiap surah. Seperti mana pendapat Imam Malik. Sebab tu di sisi mereka, lepas sembahyang tak baca bismillah. Terus Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Sebab apa? Sebab di sisi mereka bismillah bukan satu ayat daripada surah dan bukan satu ayat daripada Fatihah. Itu pendapat Imam Malik. Pendapat yang kedua, pendapat Imam kita Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i kata bismillah satu ayat daripada Fatihah. Bismillah satu ayat daripada Fatihah. Sebab tu siapa-siapa yang bermazhab Syafi'i, dia sembahyang tak baca bismillah, ketika baca Fatihah tak sah sembahyang. Sebab apa? Sebab dia meninggal satu ayat daripada Fatihah. Adapun surah lain bukan. Itu di sisi Imam Syafi'i. Yang ketiga, di sisi Imam Abdullah ibnu Mubarak. Di sisi Imam Abdullah ibnu Mubarak, dia kata apa? Bismillah satu ayat daripada tiap-tiap surah. Bismillah satu ayat daripada Fatihah. Bismillah satu ayat daripada An-Nas. Bismillah satu ayat daripada Al-Falaq. Bismillah dan sebagainya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Allah tu apa? Allah tu nama bagi Tuhan yang wajibal wujud. Allah tu nama Tuhan. Alif lam lam ha tu nama bagi Tuhan. Tuhan mana? Tuhan yang wajibal wujud, Tuhan yang mesti ada, yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Apa sifat ketuhanan? Tuhan kita duk ngaji 20 dah. Wujud, qidam, baqa sampai kaunuhu mutakalliman. Kan? Itu panggil sifat-sifat ketuhanan. Itu sifat yang wajib ke atas tiap-tiap mukallaf mengetahui secara tafsil. Seperti mana yang dinyatakan oleh Imam Sanusi, famimma yajibu li maulana jalla wa azza ashruna sifatan. Dan sebahagian
Daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah 20. 20 tu wajib ke atas kita ni mukallaf belajar dan i'tiqad. Tuhan ada 20 saja kah? Tak, banyak tak terhingga. Sifat ketuhanan, sifat Tuhan ni banyak tak terhingga. Tapi 20 tu wajib atas kita tahu satu persatu. Atau daripada kata hang pi mengaji apa malam ni? Kami pi mengaji sifat 20. Nak bahas panjang tu kena pi mengaji sanalah dalam ilmu tauhid. Allah tu nama bagi Tuhan yang wajib ada. Tuhan mana? Tuhan yang wajib ada, Tuhan yang wajib sembah. Tuhan siapa? Tuhan semua. Bukan Tuhan orang Islam saja. Tuhan semua. Tuhan manusia, Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan malaikat, Tuhan orang Islam, Tuhan orang kafir. Bukan kata Tuhan orang Islam saja. Tu Allah ni Tuhan kami saja. Hampa bukan Tuhan. Allah tu bukan Tuhan hampa. Salah besar tu. Yang kita tiap-tiap kali kita duk baca Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kan? Buddha, Allah lah Tuhan dia. Hindu, Allah lah Tuhan dia. Kristian, Allah lah Tuhan dia. Kita Islam, Allah lah Tuhan kita. Semua. Cuma mereka jahatnya duk ambil benda lain sembah. Itu panggil kafir musyrik. Dan nama Allah ni jenis kita fikir ke jenis nama sendiri. Nama-nama Allah ni yang bangsa hantaran, berhajat kepada khabaran Rasul. Bukan jenis kita fikir pakat setuju semua. AJK hari ni kita buka mesyuarat, kita nak buah nama Tuhan ni, nak buah nama apa? Allah ada. Tak boleh fikir macam tu. Bukan jenis fikir, jenis taufiqiyah. Apa taufiqiyah? Jenis apa nama hak bangsa hantaran daripada Rasul. Hak jenis khabaran daripada Rasul. Rasul cerita kepada kita. Satu persatu. Sehingga Tuhan kata innani anallah, sesungguhnya aku ni Tuhan, la ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Kan, fa'buduni, maka sembahlah aku, wa aqimis salata li dzikri, dan tunaikan sembahyang li dzikri, supaya mengingati aku. Itu Tuhan kata. Dan di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, nama Allah ni agung, besar, seperti mana Ibrahim Laqani kata dalam Jawharut Tauhid, wa indana asma'uhu azimatun kaza sifatu zatihi qadimatun. Wa indana, dan di sisi kami ahli sunnah wal jamaah, nama-nama Allah ni azimah, besar, agung. Sebab tu duk bicara tu dalam banyak-banyak nama Allah kan. Dalam banyak-banyak nama Allah, hak mana paling besar? Ismul A'zam. Ada berkhilaf ulama tu. Ada kata kalimah Allah itulah yang paling besar. Itu pendapat jumhur. Ada sebahagian ulama kata Al-Hayyul Qayyum, seperti mana Imam Nawawi. Ada kata Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ada kata Al-Wadud, yang maha kasih sayang. Duk berkhilaf lah. Tapi hak yang masyhur, apa nama hak jumhur, majoritinya Allah tu Ismul A'zam. Tu dia. Jadi nak panjang lebar lagi, kita kena ngaji tauhid lah tu. Ni sebentar lalu ya. Gitu. Ar-Rahim, yang maha pemurah. Yang maha pemurah. Setengah-setengah tok guru, tengah-setengah ulama tu diterjemah dengan boros. Murahnya Allah Ta'ala beri. Hang Islam ke, hang kafir ke, hang taat ke, hang maksiat ke, siapa kamu, Tuhan beri. Kadang-kadang Tuhan beri kepada orang kafir, kadang-kadang Tuhan beri kepada orang buat maksiat, lebih lagi daripada orang taat, lebih lagi daripada orang beriman. Cuma
beri kepada orang maksiat, beri kepada orang kafir tadi atas jalan istidraj. Kan? Aku tak semayang pun perniagaan aku maju. Hampa semayang ada apa? Bagi angin masuk jubuk Ada untung apa semayang? Masya Allah, tabarakallah. Dia sanggup kata macam tu. Kan? Apa manfaat semayang? Tak ada manfaat apa. Dapat berapa juta, dapat berapa ribu. Kita semayang subuh tadi. Tak ada apa. Bukan berhajat kepada harta dunia. Pasal apa Tuhan tak bayar di dunia? Tidak dilepas pada semayang qabliyah subuh tadi. Lepas pada semayang subuh tadi, beri terus seperti mana qabliyah subuh tadi. Semayang sunat subuh. Sunat subuh, sunat fajar, sunatul barid, sunatul wusta, sunatul apa nama? Ada 5 nama kan? Sunat fajar, sunat subuh, sunatul barid, semayang sunat sejuk, sunatul wusta. Tu nama-nama sembahyang sunat fajar. Yang mana Nabi kata raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Siapa nak jadi jutawan akhirat, sembahyang 2 rakaat sunat fajar itu ataupun sembahyang sunat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isi dunia. Patutnya Tuhan bayar di dunia lah. Pasal apa nak tangguh di akhirat? Lepas pada sembahyang assalamualaikum warahmatullahi, turun duit 4 juta. Betulnya. Tapi Tuhan tak bayar di dunia, nak bayar akhirat lambat. Pasal apa nak bayar akhirat? Bayarlah di dunia. Maka ulama buat kajian. Kaji. Yang pertama, dunia ni fana. Binasa apabila berlaku kiamat, hancur lebur habis. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila berlaku kiamat, gulung dunia ni. Hancur lebur habis, binasa. Sebab tu Tuhan nak bayar di akhirat, sebab akhirat ni bersifat dengan kekal. Kalau bayar di dunia, lingkup habis, rosak habis. Sampai kubur kita ni. Syuruk no? Syuruk berhenti. Yang kedua, sebab apa Tuhan nak bayar di akhirat, tak bayar di dunia? Sebab dunia ni sempit. Akhirat ni luas. Arduhas samawati wal ard. Luas dunia ni lebih luas lagi daripada bumi langit. Luas syurga, bukan luas dunia. Luas syurga ni lebih luas lagi daripada bumi dan langit. Untuk siapa tu? Uiddat lil muttaqin. Disediakan untuk orang yang bertakwa kepada Allah Taala. Luas. Dunia sempit. Kalau pakat buat bayar di dunia, pasir panjang ni hak kita seorang, orang lain. Manjung ni hak kita seorang, orang lain. Hak tu imam saja ni, hak kami nak tahu mana ni, hak tu imam saja ni. Hak tu Bilal lagi, hak tu Syiak lagi, hak pengusi lagi. Tak cukup tanah dah ni. Sebab tu nak bayar di akhirat, tak bayar di dunia. Yang ketiga, sebab apa nak bayar di akhirat, tak bayar di dunia? Sebab dunia ni hina, akhirat tu mulia. Sehingga Nabi kata, kalaulah dunia ni ada nilaian di sisi Allah Ta'ala, nilai dia sebesar sayap nyamuk, kan? Nilai dunia ni sebesar sebelah sayap nyamuk, nescaya Allah Ta'ala tak akan beri minum walaupun seteguk kepada orang kafir. Sebab tu Tuhan nak bayar di akhirat. Ada tiga sebab tu lah. Gitu. Tu kata Ar-Rahman, Maha Pemurah Tuhan. Tuhan tak kira siapa-siapa pun Tuhan beri. Beriman Tuhan beri, kafir Tuhan beri. Kadang-kadang Tuhan beri kepada orang kafir itu melimpah ruh. Melimpah ruh. Boroi perut-perut. Kaya melana. Sana tanah dia, sini tanah dia, sana sawit dia, sini sawit dia. Tokai besar. Sebab apa? Sebab dunia ni syurga bagi dia. Syurga bagi dia. Ad-dunya sijnun lil mu'min. Dunia tu penjara bagi orang beriman.
Nak buat apa tak boleh, nak buat hak nu tak boleh, nak buat hak ni tak boleh. Tegahan. Ada batasan. Kita duduk di dunia ni ada batasan. Tak boleh bujuk lalu lintang patah. Nak berdai ikut dan tak boleh. Ada hukum hakam dia. Oh, ada tegahan. Macam kita duduk penjara, nak bebas tak boleh bebas. Tak boleh bebas kali bebas. Makan pun ala kadar, minum pun ala kadar. Kadang-kadang makan huluk orang kaki je. Makan. Tak cukup garam, tak cukup masin, tak cukup manis. Makan duduk dalam penjara. Tak bebas. Wa jannatul lil kafirin. Syurga bagi orang kafir. Mewah. Kaya melana, dunia syurga bagi dia. Susah melanui, dunia syurga bagi dia. Sebab di akhirat nanti dia tak ada syurga lah. La yadkhulunal jannata. Tak masuklah orang-orang kafir ke dalam syurga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sehingga memasuki unta ke dalam lubang jarum. Ketika tu barulah orang kafir baru boleh masuk syurga. Agak-agak ayah-ayah, unta bila boleh masuk dalam lubang jarum? Pakai tak masuk dah lah. Pakai tak masuk dah. Hang tojoh patah tengkok unta, patah jarum pun takkan masuk. Tu Tuhan kata. Kita orang beriman duk tunggu nak masuk syurga. Tempat yang penuh dengan kenikmatan. Berbagai-bagai kenikmatan. Dengan perempuannya, dengan makanannya, dengan berjalannya, dengan keindahannya, macam-macam serba-serbi. Taat tak ada dah. Nak sembahyang tak ada dah, ya. Nak sembahyang di dunia ni saja. Nak sedekah di dunia ni saja. Syurga tak ada apa dah. Syok semata-mata. Relax, goyang kaki. Nak apa semua ada. Moga-moga kita dimudahkan masuk ke dalam syurga. Insya-Allah lah kita mohon. Tu kata Rahman Allah. Ar-Rahim, yang maha kasih sayang. Ini tertentu kepada orang yang beriman. Tuhan kurniakan syurga untuk dia di akhirat nanti. Begitu. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hukum membaca bismillah ni ada berbagai-bagai hukum. Ada kalanya wajib seperti dalam sembahyang mazhab Syafi'i. Kita di Malaysia ni mazhab Syafi'i. Nampak? Kan? Yang kedua haram baca bismillah. Sekiranya buat perkara haram lah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni hari Ahad. Kedai di Kampung Kuh tu berapa? 3940 contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Haram. Tu dia. Ni nak tikam ni. Mujak-mujak baca bismillah aku menang. Haram. Minum arak bismillahirrahmanirrahim. Gok. Haram. Kadang-kadang melarat dah sampai jadi kufur. Kalau tujuan baca bismillah tu dia meringankan kalimah Allah. Itu haram. Yang ketiga makruh. Makruh. Tiap-tiap buat perkara yang makruh kita baca bismillah. Banyaklah tu kena mengaji fiqh lah kan. Yang keempat sunat baca bismillah. Seperti mana nak tulis kitab, seperti mana nak mula tiap-tiap pekerjaan. Nak mula tiap-tiap pekerjaan. Kan, kullu amrin zibalin la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Tiap-tiap pekerjaan yang tak dimulai dengan bismillah, maka permulaan pekerjaan tadi aqta, ai qalilul barakah, kurang berkat. Seperti nak makan, nak minum, baca bismillah. Cuma kalau ramai memada seorang saja baca bismillah ni, kita ni lepas pada kuliah ni contohnya ada jamuan pengusi buat tu roti canai. Memada seorang saja bismillahirrahmanirrahim. Orang lain tak baca terus balun lah. Tak apa dah. Panggil sunat kifayah. Kalau seorang-seorang kita sunat aini. Siapa nak tolong baca kat kita? Hang baca sendiri ya. Gitu. Kan? Adapun pekerjaan-pekerjaan yang ada permulaan, contohnya beri salam.
Contohnya beri salam. Maka tak perlu lagi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tak perlu lah. Sebab salam tu dah ada mula dah. Sehingga Nabi kata assalam qabla kalam. Salam itu sebelum daripada bercakap. Jumpa orang Islam, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Tak perlu lagi kita nak baca bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, tak perlu. Nak azan, nak iqamah, tak perlu bismillah. Terus Allahu akbar, Allahu akbar. Sebab dia ada mula dia. Nak baca khutbah pun sama, tak perlu bismillah sebab dia ada permulaan dia. Alhamdulillah. Nampak? Begitu. Tu hukum membaca bismillah sepintas lalulah. Nanti nak lanjut lagi depa akan mengaji kitab tafsir bersama Ustaz Ismail, maka Ustaz Ismail dia akan bahas panjang lagi. Jadi saya nak ambil kesempatan saja cerita sikit-sikit. Kalau nak cerita panjang memang panjang bab bismillah ni. Nampak? Baik. Itu bismillah. Apakah kelebihan dia? Kelebihan dia macam-macam lah. Kelebihan bismillah ni macam-macam. Sehingga siapa-siapa yang sebut bismillahirrahmanirrahim, malaikat menyut. Apa nama malaikat pula? Sehingga syurga menyahut panggilan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Syurga menyahut panggilan labbaik. Ya. Tu. Sehingga syurga doa untuk kita supaya dimudahkan kita masuk ke dalam syurga. Itu kelebihan dia lah. Nampak? Dia ada berapa huruf? Dia ada 19 huruf. Sama banyak dengan penjaga neraka. Sama banyak dengan penjaga neraka. Itu bismillahirrahmanirrahim. Apa kerja buat kita? Mula dengan bismillah. Supaya apa? Pekerjaan kita tu berkah. Pekerjaan kita tu berkah. Kan tersebut dalam kitab Jaruhul Marhum. Imam Sayuti datangkan satu hadis duk cerita bab bismillah. Kelebihan bismillah. Dia datangkan hadis, dia datangkan satu cerita. Cerita apa? Dialog di antara syaitan gemuk dengan syaitan kurus. Kan? Syaitan gemuk. Syaitan kurus tanya, hang ni gemuk lah. Gemuk sihat. Pasal apa hang gemuk sangat? Tuan aku ni, tiap-tiap kita ni ada syaitan. Tuan aku ni makan tak baca bismillah, minum tak baca bismillah, jima' tak baca bismillah, aku makan dulu. Hak kurus tanya, hak gemuk tanya kurus, pasal apa hang kurus sangat? Aku nak tumpang tuan aku tak boleh. Dia nak makan bismillah, dia nak minum bismillah. Kan? Dia nak dia nak jima' bismillah. Aku tak boleh tumpang langsung. Tu kelebihan bismillah. Kalau kita makan lupa baca bismillah, maka dituntut kita baca juga. Walaupun tengah makan, walaupun lepas makan. Makan belahak baru teringat, makan tadi tak bismillah. Paling-paling kurang bismillah, tu paling kurang. Hak rajin sikit bismillahirrahman. Hak paling rajin, hak paling bagus bismillahirrahmanirrahim. Baru makan. Ni makan polok-polok 3 pinggan. Lupa bismillah. Nak baca macam mana? Bismillahi awwalihi wa akhirih. Kata ulama, kalau masa tu kita lupa, syaitan makan juga. Lepas tu kita baca bismillahi awwalihi wa akhirih, syaitan akan muntah balik. Ada satu cerita, kan, seorang satu pasangan suami isteri. Hak ni ceritalah. Dapat lah kita apa ni? Tu dia. Cerita satu pasangan suami isteri. Suami dia tu orang yang nakal lah sikit. Tapi isteri dia orang bagus, orang solehah, sembahyang, taat, dan tiap-tiap pekerjaan dia mula bismillah, bismillah, bismillah. Satu hari suami dia nak test isteri. Nah duit
Nah duit taruh. Lepas tu isteri tu ambil taruh di satu tempat. Nak taruh tu isteri tu kata bismillahirrahmanirrahim, taruh. Suami tahu di mana letaknya duit harta yang ditaruh oleh isteri dia. Kan? Suami ambil sembunyi. Taruh tempat lain. Lepas tu suami pergi jumpa isteri dia, wahai isteri aku, mana duit? Aku nak ambil duit balik. Kan? Yang si isteri pun nak buka laci, bismillahirrahmanirrahim. Ambil duit bagi kepada tok laki. Tok laki terkejut. Sebab apa? Sebelum ni dia duduk petikai. Apa lebihnya baca bismillah? Apa lebihnya baca bismillah? Ini kelebihan dia. Itu salah satu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi apa kerja buat kita? Kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebut nama Allah. Supaya apa? Supaya berkat kerja buat kita tu. Situ dulu. Moga-moga sepitah lalu pagi ini nampak macam laju sikit noh. Tak apalah, sebagai permulaan, insya-Allah pada pagi-pagi yang akan datang Allah Taala beri kesempatan kepada kita dapat kita meneruskan muzakarah kita, insya-Allah. Harap apa yang kita baca sepitah lalu Allah Taala memberi kepahaman kepada kita dan ampunkan dosa kita, dosa ibu ayah kita. Dosa guru-guru kita, dosa pasangan hidup kita, dosa anak beranak kita, dosa adik-beradik kita, jiran tetangga kita, dan tak lupa juga kita kepada arwah-arwah di barzah sana. Kita harap Allah Ta'ala ampunkan dosa mereka, permudahkan urusan mereka di barzah sana, persampaikan segala amalan kebajikan yang kita lakukan untuk mereka, dan peluah percahayakan kubur mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din وعلمنا في التأويل. اللهم ارزقنا حسن الأدب معك في جميع الأحوال. اللهم اجعلنا من أهل اليقين ومن أهل اليمين ومن أهل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya minta maaf banyak-banyak kalau ada tersalah dan terkasak bahasa. InsyaAllah kita jumpa lagi.